أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada petang ini, pada tengah hari ini dengan umul kitab, dengan pahala Fatihah kita bacakan nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddim, mutaakhirin, ulama zaman, khususnya kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang telah mengarang kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Tidak lupa kepada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki yang telah mentahqiq dan menta'liq kitab ni. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, di Selatan Tai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada petang ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابع تابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal 'arifin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada petang ini. Dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada petang ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Masih lagi perbincangan kita di dalam Muqaddimatul Muallif, iaitu pendahuluan kitab pengarang. Dan Alhamdulillah telah sama-sama kita bincangkan mengenai basmalah, Alhamdulillah, selawat dan salam, dan juga wa ba'du fa yaqulul faqiru ila Allahil ghaniyil 'abdus samad. Dan pada petang ni kita masuk ghafarallahu lahu wa liwalidayhi walil muslimina maghfiratan wa rahmah. Betul Betul. Betul Muka surat 2. Muka surat 2, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi walil muslimina maghfiratan wa rahmah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Syekh menyambung lagi kata-kata beliau setelah dipuji Allah, dia basmalah, kemudian alhamdulillah, selawat dan salam. Kemudian wa ba'du, setelah daripada dia baca basmalah, dia puji Allah, kemudian dia selawat dan salam. Kemudian dia berkata dan disambung daripada kata-katanya, dia kata apa? Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi walil muslimina maghfiratan wa rahmat. Mudah-mudahan mengampuni oleh Allah Ta'ala baginya dan bagi ibu bapanya. Baginya tu baginya Syekh tadi, Abdul Samad Al-Jawiyu Al-Falimbaniyu tadi. Di balik sana. Mudah-mudahan mengampuni Allah Ta'ala baginya Syekh dan bagi ibu bapanya dan segala muslimin akan beberapa ampunnya dan rahmatnya. Akan beberapa ampunnya dan rahmatnya. Jadi setelah Syekh memulakan basmalah, kemudian diikuti alhamdulillah, selawat dan salam, kemudian wa ba'du, dan dia memperkenalkan diri dia. Maka berkata oleh fakir ilallahil ghaniyyu abdus samad al-jawiyu al-falimbaniyu khadimul fuqara fi Makkatal Musyarrafah. Kemudian dia minta ampun, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi walil muslimin. Dia minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala ke atas dirinya dan juga ke atas kedua ibu bapanya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Jadi di dalam doa ni sebenarnya Syekh nak menggambarkan pertama sekali, bila satu-satu muqaddimah, kita lihat kitab-kitab lama terutamanya, dalam muqaddimah ataupun pendahuluan mereka mesti mereka tidak meninggalkan doa ni. Kenapa tuan-tuan? Pertama sekali Syekh ataupun pengarang kitab dia nak menggambarkan betapa tingginya mereka meletakkan pergantungan harap, rajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya menggambarkan sifat tawaduk dan rendah diri. Dan yang ketiganya, keampunan yang mereka minta pada Allah SWT tersebut, supaya kalau-kalau katalah ada terselit sifat takabur, ujub, rasa diri hebat dalam nak mengarang tadi, maka di situ telah dimulai dengan keampunan daripada Allah SWT.
Itu sebabnya kita ni senantiasa, pertamanya senantiasa dituntut supaya minta ampun pada Allah. Senantiasa. Supaya apa? Supaya perkara yang paling besar sekali kita nak gambarkan kita ni seorang hamba yang tak terlepas daripada meletakkan pergantungan harap kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala dan menggambarkan sifat rendah diri kita kepada Allah. Itu sebabnya orang yang tidak minta ampun pada Allah, salah satu tandanya sifat takabur. Orang tak minta ampun Allah, orang malah berdoa. Secara overall dia malah berdoa. Lepas semayang dia bangun terus tinggal. Orang ni tak ada adab, dan orang yang malah berdoa ni orang sombong. Orang malah berdoa ni orang sombong. Tanda-tanda orang sombong, salah satu daripada tanda orang sombong, orang takabur ini ialah dia tidak meminta dan memohon pada Allah SWT. Bukan bila kata kita ada hajat je kita minta Allah, tak. Kita minta, kita doa tu dalam keadaan kita menggambarkan, kita nak gambarkan pada Allah, kita ni mengharap pada Allah, dan juga kita ni rasa rendah diri dan tak ada apa-apa dalam diri kita kecuali meletakkan pergantungan harap segala-galanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting doa. Begitu juga sesama kita manusia, pasangan, kita senantiasa meminta, dituntut supaya meminta ampun ataupun minta maaf sesama pasangan kita. Malam nak tidur sunat, kita nak tidur malam tu sunat, kita minta ampun pada pasangan kita. Si suami minta ampun pada isteri, isteri minta ampun pada suami. Kita bangun tidur, kita minta maaf pada isteri kita minta maaf. Bahkan kita nak baring tu, kita baring tu saja kita nak berpaling muka tu. Kita nak paling tu, isteri nak paling, suami nak paling. Kadang-kadang kita membelakangkan dia. Lepas tu kita nak membelakangkan tu saja, ulama ajar pada kita di antara adab, iaitu minta maaf pada pasangan kita kerana kita membelakangkan dia. Apatah lagi isteri. Isteri bila dia nak pusing saja, nak belakangkan saja si suami dia, kena minta maaf, bang, minta maaf bang, saya nak balik. Jadi kita senantiasa, memang adab diajar oleh Islam supaya senantiasa minta ampun, minta maaf. Kerana apa? Kerana pertama sekali kita sendiri terdedah dengan dosa, dengan kesalahan yang kadang-kadang kita tak perasan kesalahan tersebut. Satu. Yang kedua, perkara paling besar ialah untuk menjaga dan memelihara diri kita daripada rasa besar diri, rasa takabur ataupun situasi keadaan yang menggambarkan sifat takabur itu ada dalam diri kita. Sebab perkara yang paling besar kita takut dalam hidup atas muka bumi Allah SWT ialah berjalan dalam keadaan sifat takabur. Ini apatah lagi Syekh meletakkan di sini, memohon keampunan pada Allah SWT supaya Allah SWT ampunkan dia, kerana takut di dalam penulisan itu ada bermain pada hatinya itu sifat takabur. Orang yang duduk dalam situasi keadaan ketaatan ini jauh lebih perlu berhati-hati dibandingkan ahli maksiat. Ini yang seringkali kita ulang. Ahli maksiat ni dia tahu itu maksiat dan mudah dia untuk minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan ahli taat. Orang yang duduk sembahyang, puasa, zakat, haji ni, jangan dirasa dia duduk zon selesa. Bila dia rasa saja dia duduk zon selesa, dia buat ibadah, dia buat ketaatan dan dia rasa keselesaan atas ibadah dia, maka ditakuti, takut sebelah kakinya tu dah ada berada dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Kenapa? Kerana maksiat hati. Maksiat hati ni benda yang tak nampak, yang tak dijangka, yang tak perasan, yang tak tahu kadang-kadang. Itu sebabnya kita dituntut supaya memperbanyakkan istighfar, minta ampun pada Allah SWT. Sekalipun mungkin kita tidak nampak pada mata kita itu satu kesalahan dan kesilapan, tapi tetap dituntut supaya memperbanyakkan keampunan, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang keduanya, di sini juga Syekh dia minta doa pada dua ibu bapa. Sehingga kan satu hadis Nabi SAW, satu hari tidak berdoa keampunan ke atas dua ibu bapa, anak tersebut anak yang toleh. Dia ada anak soleh, anak toleh. Soleh lawan dia toleh. Anak derhaka. Anak derhaka ni Nabi kata satu hari dia tak doa keampunan ke atas ibu bapa dia, maka dia dah dikira sebagai anak yang derhaka. Bukan dia tak bagi duit ke apa, satu hari tu dia terlupa. Itu sebabnya kita dituntut supaya memperbanyakkan doa untuk ibu bapa kita, minta ampun pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa. Bukan sebab mak ayah kita berdosa, tetapi untuk tanggungjawab kita kepada Allah dan tanggungjawab kita kepada dua ibu bapa tadi, kita berdoa kepada Allah, minta Allah ampunkan dosa dua ibu bapa kita. Wajib kita berdoa tadi. Wajib kita berdoa untuk dua ibu bapa kita, kerana setidak-tidaknya untuk melepaskan diri kita daripada termasuk ataupun dicampak dalam golongan anak-anak derhaka. Na'udzubillah min zalik.
Kemudian doa tadi juga Syekh minta kepada kaum muslimin dan muslimat, minta doa. Sebab dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berdoa hanya untuk semata-mata dirinya tanpa berdoa kepada orang lain, orang ni orang bakhil. Orang ni orang kedekut. Cuba bayangkan tuan-tuan. Orang yang berdoa hanya semata-mata diri dia, pagi petang siang malam doanya banyak. Yang tak doa satu hal dah. Yang berdoa pula tuan-tuan hanya semata-mata dia minta untuk diri dia. Orang itu adalah orang bakhil. Orang bakhil. Bahkan kalau kita lihat pembahasan ulama-ulama yang lain pula, disebutkan bahawa orang yang berdoa untuk dirinya semata-mata, itu gambaran bahawa dirinya itu tidak ada perasaan rahmat, tak ada kasih sayang. Tidak ada kasih sayang dalam dirinya kepada orang lain. Sedangkan Allah SWT sebut, sedangkan Nabi SAW sebut, seorang itu dia tidak akan masuk syurga kecuali ada perasaan kasih sayang dalam dirinya. Baik sama ada kasih sayang terhadap dirinya, kasih sayang terhadap Allah SWT, kasih sayang terhadap manusia, dan kasih sayang terhadap makhluk-makhluk Allah SWT. Ada 4. Itu sebabnya penting kita berdoa. Mestilah berdoa itu merangkumi kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, seluruhnya tuan-tuan. Kerana apa? Kerana pertamanya untuk mengeluarkan diri kita daripada sifat bakhil, satu. Yang keduanya nak menggambarkan dirinya, dalam diri kita tu ada sifat kasih sayang kepada orang Islam yang lain. Itu penting. Kerana terang jelas Nabi SAW sebut takkan masuk syurga orang yang tak ada kasih sayang. Sayang terhadap diri. Apa tanda sayang terhadap diri ni tuan-tuan? Dia berusaha untuk membawa dirinya duduk dalam keadaan ketaatan dan juga rahmat kasih sayang Allah SWT, berusaha menghindar dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang sayang diri. Bukan hanya sekadar kita jaga diri kita, tak sihat makan ubat, tak cantik pergi cantikkan muka kita, cukupkan keperluan pakaian kita dan sebagainya. Tak, bukan hanya penjagaan fizikalnya semata-mata, tetapi orang yang sayang diri ialah orang yang berusaha untuk menjaga dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah, menghindar daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan membawaki dirinya untuk masuk ke dalam syurga, kembali ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, balik kampung kita balik. Orang yang sayang Allah, tandanya ialah senantiasa mengikuti arahan Allah, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sayang Allah. Macam kita sayang seseorang, kita akan ikut apa sahaja kemahuan orang yang kita sayang tadi. Kerana apa? Tanda sayang kita pada dia. Kita juga kita sayang Allah. Bila kata kita sayang Allah SWT, maka kita akan ikut segala arahan Allah, mengikuti segala ketetapan Allah, dan tak akan buat segala perkara yang Allah Ta'ala tak suka. Itu bahasa kita. Sayang makhluk, kita jaga hak makhluk, tidak menyakiti. Nabi SAW sebut, orang Muslim ni dia tidak akan menyakiti Muslim lain, baik sama ada dengan tangannya ataupun dengan lidahnya maupun dengan tangannya. Kita tak akan menyakiti manusia ni dengan tangan ataupun dengan lidah. Tangan ni macam mana tuan-tuan? Tangan ni sama ada kita pukul dia, kita ambil hak dia, ataupun sampai tahap tuan-tuan kita tak berikan hak yang sepatut kita berikan pada dia. Itu pun menyakiti. Sepatutnya kita beri, tapi kita tak bagi. Contohnya apa tuan-tuan? Sepatut kita beri hak pada dia. Contohnya sedekah. Tu ada hak dia tu dalam duit kita tu, walaupun nampak lahiriah dia minta. Tapi dalam duit kita tadi ada hak dia, maka wajib kita bagi hak dia tadi. Sedekah, zakat, sedekah sunat, sedekah wajib, zakat. Ataupun kita beri, nampak baik tak beri, tapi beri dalam keadaan bukan hak dia. Beri tu baik tak? Bagi tu baik tak? Bagi tu baik. Tapi bagi dalam keadaan bukan hak dia, tu pun dikira juga sebagai menyakiti. Contoh kita pergi Indonesia, kita jalan cuti sekolah kan, pergi makan angin, pergi kebun kacang tanah. Indonesia ni tuan-tuan, salah satu benda yang terkenal kacang tanah. Kita pergi lah, dibawa pergi kebun kacang tanah, jumpa kacang-kacang besar ni tuan-tuan. Kacang tanah yang sebesar-besar ibu jari tu. Kita pun beli. Teringat sahabat kita. Kita tahu sahabat kita suka makan kacang tanah. Kita pun beli. Teringat dia beli 3 kilo untuk dia buat mandi.
Jadi bawa balik, hadiahkan dia tuan-tuan. Bagus tak? Bagus tak? Bagus. Tapi masalahnya tuan-tuan, dia group go out. Tahu group go out? Tahu tuan? Orang go out ni mana boleh makan kacang? Gaut. Go out ni gaut. Dia mana boleh makan kacang? Memang nampak baik, tapi bukan hak dia untuk makan kacang tadi. Mudarat. Maka sekalipun beri dalam keadaan perkara tersebut bukan hak dia, maksud bukan hak dia, dia tak boleh makan sepatutnya. Kalau dia makan mudarat, maka kita beri tadi tu salah satu menyakitkan. Sama macam kita belikan anak-anak kita ni, zaman masyarakat kita hari ni pula, anak-anak kita hari ni terdedah dengan obesiti. Benda yang paling ditakuti salah satunya ialah coklat, betul tak? Ayah ni pula balik kerja beli coklat, balik kerja beli coklat. Anak suka tak? Mama pun suka. Mama suka, anak pun suka. Oh, ayah baik, ayah misali apa semua. Padahal anak dah obesiti dah 98 kilo. Umur 12 tahun. Baik tak? Tak baik. Sebab dia mudaratkan. Ini berhati-hati tuan-tuan. Itu sebabnya benda-benda perkara macam ni kita perlu lihat. Bukan memberi atas, bukan memberi ataupun mengambil atas kemahuan kita, tetapi mengikut garis pandu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak-hak tadi perlu diberi. Kasih sayang pada Allah, kasih sayang pada diri, kasih sayang pada manusia. Begitu juga makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ada hak mereka. Semut, kucing, anjing sekalipun, binatang-binatang tadi ada hak-hak mereka. Semut tuan-tuan, kalau dia tak Allah Ta'ala suruh dia datang makan apa? Makan gula kita tuan-tuan, ada dia datang? Tak. Yang lawan perintah Allah ni cuma manusia je. Selain daripada tu tuan-tuan, dia tak akan bergerak kecuali dia bergerak dalam keadaan Allah perintah. Maknanya kalau sampai semut masuk dekat dalam balang gula kita, dia makan tu tuan-tuan, dia makan atas perintah Allah. Jadi patut ke tuan-tuan reset dia? Kalau kita memahami konsep hak ni, maka ketika itu kita tak akan rasa tergamak. Tergamak nak reset semut tu. Petah lagi kucing, miau miau nak masuk rumah tuan-tuan, dia miau miau miau. Itu sebabnya Nabi SAW sendiri sebut, seorang pelacur yang masuk syurga Allah SWT disebabkan dia bagi minum seekor anjing. Seorang perempuan ahli ibadah yang dicampak oleh Allah SWT ke dalam neraka disebabkan dia mengurung seekor kucing, sehingga kucing tadi tak diberi makan, akhirnya kucing tadi mati. Lalu bila perempuan tadi mati, dicampak oleh Allah SWT ke dalam neraka. Jadi berhati-hati ni tuan-tuan, ada hak-hak mereka yang perlu kita lihat teliti. Bukan, ini ikan aku ni, kau makan ikan aku. Manalah tahu tuan-tuan hari itu kita tak beri sedekah. Jadi kucing tu Allah Ta'ala hantar suruh makan ikan kita. Jadi kalau kita reda, setidak-tidaknya kucing tadi dah menjadi sebab untuk menyelamatkan kita daripada kemurkaan Allah disebabkan hari itu tidak bersedekah. Nampak? Kalau kita lihat benda ni, aman dunia tuan-tuan. Ini masalahnya ikan aku. Itu yang jadi tak aman. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lilmuslimina maghfiratan wa rahmah. Mudah-mudahan mengampuni Allah Ta'ala baginya Syekh tadi dan bagi kedua ibu bapanya dan segala muslimin akan beberapa keampunan dan rahmatnya Allah. Ampunnya Allah, rahmatnya Allah. Jadi tuan-tuan, apa beza di antara ampun dan maaf? Tu kita tengok sikit. Apa beza ampun dengan maaf? Ada beza tak? Ampun, istighfar. Maaf, selawat yang terkandung keampunan. Ampun, astaghfirullahalazim, kita minta ampun dengan Allah. Maaf, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi kita niat Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, maafkan dosa kita. Apa beza dia pula tuan-tuan? Bezanya, bila kita beristighfar pada Allah SWT, perumpamaannya seperti tulisan yang ditutup dengan liquid paper. Tulisan yang dipadam dengan liquid paper. Tulisan tu ada lagi tak? Ada lagi tak tulisan tadi? Ada, cuma ditutup. Begitu juga dosa kita. Bila kita minta ampun pada Allah SWT, kita beristighfar pada Allah SWT, maka Allah Ta'ala akan tutup kesalahan kita tadi, tetapi kesalahan tadi masih ada.
Berbeza dengan keadaan kita berselawat dalam keadaan minta ampun dengan Allah. Allahumma salli ala Muhammad, tapi kita ni, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah maafkan aku, ya Allah ampunkan, ya Allah maafkan aku, dalam keadaan kita berselawat. Bila berselawat dalam keadaan niat untuk minta ampun pada Allah SWT, maka ketika itu Allah Ta'ala akan padam segala kesalahan dia tadi. Betapa besarnya aura selawat tadi. Kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah, dengan berkat selawat ni, ya Allah, maka Allah Ta'ala akan padamkan segala kesalahannya tadi, hilang habis. Itu beza di antara istighfar dan juga selawat. Besar-besar istighfar, jauh lagi besar selawat. Itu sebabnya tuan-tuan banyakkan selawat. Seorang sahabat Nabi SAW datang menemui Nabi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku nak berselawat ke atas engkau, ya Rasulullah, 1/3 daripada kehidupanku, ya Rasulullah. 1/3. Lalu apa jawapan Rasulullah? Bagus tak, ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW jawab, kau berselawat ke atasku 1/3 daripada kehidupanmu. Maknanya 24 jam tu tuan-tuan bahagi 3. 24 jam bagi 3 berapa? 8 jam. Jadi 8 jam tu dia berselawat ke atas Nabi SAW. Rasulullah SAW jawab apa? Dia jawab, baginda jawab, kau berselawat ke atasku 1/3 itu baik, jika lebih itu jauh lebih baik. 1/3 tu baik dah, tapi Rasulullah kata kalau lebih lagi baik. Lalu sahabat tadi berkata, ya Rasulullah, kalau macam tu aku nak berselawat ke atas engkau, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebanyak 2/3, bagus tak, ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW jawab, kau berselawat ke atasku 2/3 tu baik, tetapi kalau lebih itu jauh lebih baik. Maka ketika itu sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau macam tu aku menghabiskan seluruh penghidupanku, harianku dan kehidupanku untuk berselawat ke atasmu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya berselawat. Banyak berselawat, tuan. Dan tidak ada perbuatan amalan yang diperintah oleh Allah SWT Allah Ta'ala buat. Betul tak? Hanya semata-mata selawat. Itu sebabnya orang yang tidak berselawat ni orang sombong, tuan-tuan. Kalau Allah SWT sendiri pun buat selawat, walaupun beza di antara selawat Allah SWT dengan selawat kita, tapi Allah SWT sendiri berselawat. Jadi kalau kita sendiri tak berselawat, tuan-tuan, betapa sombongnya kita. Na'udzubillah min zalik. I'lam ayyuhat talibu. Syekh sambung lagi kata-kata beliau. I'lam ayyuhat talibu lidaril akhirah anna kitab bidayatil hidayati lil imani hujjatil islamil al-ghazali radhiyallahu anhu jami'un littaqwa al-madhkuri fi qawlihi ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sadaqallahul azim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ketahuilah olehmu, i'lam, ketahuilah olehmu, hai saudara kami yang menuntut bagi negeri akhirat, bahawasanya kitab Bidayatul Hidayah bagi Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala itu telah menghimpunkan bagi ilmu yang membawa kepada takut akan Allah Ta'ala yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sadaqallahul azim, yang bermaksud dan ambil oleh kamu akan bekal akhirat, maka yang terlebih baik bekal itu iaitu takut akan Allah Ta'ala. Ini dia. Jadi Syekh kata apa? Hai, ketahuilah olehmu, hai saudara-saudara kami yang menuntut bagi negeri akhirat. Ni orang yang nak ngaji ni, tuan-tuan, orang yang betul-betul letak dalam mindset dia mengharapkan akhirat. Dunia perlu tak, tuan-tuan? Dunia perlu. Tetapi keperluan dunia ini tujuannya mesti akhirat. Itu kena letak. Orang yang hatinya ada di akhirat, iaitu mengambil dunia hanya sekadar keperluan, tujuannya mesti akhirat. Ini yang dipanggil ilmu sifat zuhud. Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyebut tentang zuhud ni, tuan-tuan. Yang dikatakan zuhud ialah mengambil dunia. Dia ambil dunia ni, tuan-tuan, hanya sekadar keperluan. Apa maksud keperluan? Keperluan sebab apa? Sekadar keperluan dirinya saja. Dia tak ada istilah. Kita hari ni ada istilah apa? Biar pape asal bergaya. Kan? Ni masalah, tuan-tuan.
Kita yang jadi susah sangat hidup kita hari ni sebab biar pape asal bergaya. Jadi besar periuk, besar kerak. Sedangkan hidup kita ni insya-Allah cukup tuan-tuan. Insya-Allah cukup. Kerana apa? Yang mencukupkan itu Allah. Yang jadi tak cukup ni kerana apa tuan-tuan? Kerana mengambil berlebihan daripada keperluan. Jadi bila kita ambil sesuatu daripada dunia ni lebih daripada keperluan kita, maka dia mengundang kepada kerosakan dan kehancuran. Merosakkan dan menghancurkan kehidupan kita atas muka bumi ni. Salah satunya tuan-tuan, ni salah satu contoh. Pendidikan anak-anak. Hari ni anak-anak dalam pendidikan tuan-tuan, rosak tak? Rosak. Sangat rosak. Anak-anak dah tak ada hormat menghormati, adab dah tak ada. Dah tak takut ibu bapa, tak hormat guru. Adab akhlak ni dah tak jadi penekanan lagi. Dulu kita masa kecil-kecil tuan-tuan, bila abah balik saja daripada depan, balik daripada surau ataupun balik daripada mana-mana, maka tak ada anak pun seorang duduk kat ruang tamu. Betul tak? Ni orang dulu. Ni orang dululah. Kalau yang anggut tu maknanya orang dululah. Yang tak anggut tu orang sekarang. Abah balik daripada depan, kita tak akan tunggu tuan-tuan, kita lari, sama ada kita lari dalam bilik ataupun kita lari ke dapur. Kalau abah masuk daripada dapur tuan-tuan, kita lari ke depan. Namun nak tunggu abah tak ada. Satu. Yang keduanya tuan-tuan, abah ni, mak ni ke abah ke, kalau dijegil je mata, ingat tak ada dulu, dijegil je mata, kita terus ke belakang lagi. Dulu. Sekarang tak tuan-tuan. Anak-anak duduk dekat ruang tamu, abah balik tuan-tuan, dia buat tengok TV. Abah minta tolong ambil air tuan-tuan, dia kata apa? Abah pergilah ambil sendiri. Nampak? Ni hancur ni tuan-tuan, ni kehancuran yang berlaku pada hari ni. Ini baru kita cerita bab adab. Mak ayah hari ni jegil mata kat anak tuan-tuan, anak akan balas balik dengan jegil mata. Teruknya masalah ni baru kita cerita pasal adab. Ini belum kita cerita bab iman. Kita belum cerita lagi bab jati diri. Ni kerosakan yang berlaku dalam masyarakat hari ni tuan-tuan. Kenapa jadi sedemikian? Tuan-tuan, kajian menunjukkan pertama sekali bertepatan dengan apa yang Nabi SAW sebut. Rasulullah SAW sebut tuan-tuan, anak Adam ni bila lahir saja dia seperti kain putih. Yang mencorak kain putih ini sama ada menjadi Yahudi, Nasrani, Yahudi ataupun Majusi adalah dua ibu bapa. Maka daripada kata-kata Nabi SAW ini menggambarkan tuan-tuan pembentukan kepribadian anak ni bergantung kepada dua ibu bapa. Maknanya bermula daripada rumah. Dan sekolah yang kita bayar 300, 400, 500 bulan tu tuan-tuan, bahkan ada sekolah sampai 1200, 1800 bulan tu tuan-tuan, akademik yang dipelajari tak lebih hanya 30% saja, bahkan kurang daripada tu. Dan hakikat pembentukan kepribadian seorang anak tadi berjaya ataupun tak berjaya, baik ataupun tidak tuan-tuan, semuanya kembali pada dua tangan mak ayah dia. Jadi bila jadi sedemikian, dalam keadaan mak ayah hari ni pula tuan-tuan menyerahkan pendidikan tadi betul-betul 100% pada sekolah. Sedangkan sekolah tu tuan-tuan tak lebih pendidikannya hanya 30%, bahkan kurang daripada tu. Kerana asas pendidikan bukan terletak pada 1+1, 2+2, 3+3. Tetapi dia datang daripada mana tuan-tuan? Datang daripada mana? Apa tu? Apa tu? Tu. Apa tu? Bebel. Datang daripada bebelan. Datang daripada bebelan. Tengok hari ni orang pun tak tahu dah apa perkataan bebel. Tahu perkataan bebel? Pernah dengar bebel? Pernah kena bebel? Ni tuan-tuan. Datang daripada pembebelan tu. Ini bertepatan yang Allah Ta'ala sebut. Banyak sangat kali Allah Ta'ala sentuh dalam Quran tuan-tuan tentang, yelah kalau bahasa kita yang mudah, mak membebel anak. Tapi bahasa halusnya tuan-tuan, tegur, menegur, nasihat, menasihati, ingat, mengingatkan. Dan inilah tuan-tuan hakikat pembentukan kepribadian seseorang, sama ada dia jadi orang baik ataupun sebaliknya tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut, illal ladzina amanu wa amilus solihat watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman. Dalam kalangan orang-orang yang rugi, Allah Ta'ala kata innal insana lafi khusr tadi,
maka Allah Ta'ala keluarkan 4 golongan yang terkeluar daripada golongan yang rugi tadi, iaitu yang pertama, orang yang benar-benar baik keimanannya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan yang kedua, mereka yang melakukan amalan soleh, ketaatan, pengabdian, sujud pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan yang ketiga, mengingatkan tentang kebenaran dan mengingatkan tentang kesabaran. 2 kali tuan-tuan Allah Ta'ala. Dan ulama sebut dalam bahasa kita ialah nasihat menasihati, tegur menegur. Kalau bahasa lagi canggih tuan-tuan, bahasa Inggerisnya bebel. Bebel tu tuan-tuan penting. Tapi hari ni ada bebel lagi tak? Tak. Kenapa tuan-tuan tegur menegur, nasihat menasihati? Bebel ni tuan-tuan dia berlaku bila dia berlaku dengan keadaan satu tenaga yang sangat kuat. Kalau tenaga tu tak ada, kekuatan tadi tak ada, bebel tu tak akan berlaku tuan-tuan. Itu sebabnya mak dulu dia boleh bebel. Sebab apa? Sebab mak dulu dia tak kerja. Dia fokus betul-betul jaga anak dia. Akhirnya dia ada kekuatan untuk itu, yang bangun pagi macam peluru tuan-tuan. Mak hari ni tak ada. Sebab mak hari ni dia dah penat tuan-tuan. Dia dah penat keluar rumah tolong suami dia untuk cukupkan keperluan rumah tangga dia. Terpaksa dia keluar rumah tuan-tuan, cari. Itu yang saya kata tadi, asas daripada perkara berpunca bila tika mana kita mengundang sesuatu benda bukan keperluan kita, maka ketika itu periuk jadi besar. Bila periuk jadi besar tuan-tuan, kerak jadi besar. Bila kerak jadi besar, yang mencari tu tuan-tuan dia tak cukup seorang, dia mesti 2 orang. Nampak perjalanan dia? Bila mak dah turun keluar daripada rumah mencari rezeki atas alasan tak mencukupi, maka ketika itu satu benda yang besar telah ditinggalkan, iaitu pendidikan, pembentukan, pentarbiahan anak-anak tadi. Mak dah penat balik kerja, dah penat. Dia nak bebel anak tak? Tak. Dia dah tak bebel lah. Apa dia bagi tuan-tuan? Dia bagi apa? Gadget. Diserahkan Mr. Gadget untuk teman anak dia, supaya anak dia ada pembesaran di situ. Dan akhirnya tak ada. Itu sebabnya anak-anak hari ni tuan-tuan tak ada adab, tak ada akhlak. Kita pula hari ni mindset kita tuan-tuan lebih kepada akademik. Kita lebih hantar anak kita, penekanan dia kepada keputusan periksa. Akhirnya tuan-tuan, yang kita banggakan hasil keputusan periksa, dapat kerja yang baik. Daripada kerja yang baik tuan-tuan, itu menjadi kebanggaan kita. Akhirnya anak gaji 7,800, 8,000, 13,000, 15,000. Dia jaga mak tak? Dia jaga mak tak? Tak. Padahal hakikat kejayaan bagi seorang anak ialah kembali berkhidmat untuk mak dengan ayah. Itu hakikat dia. Itu hakikat kejayaan. Saya jadi seorang doktor pakar contohlah. Gaji saya 40,000. Rasa-rasa saya sebagai seorang doktor, ayah saya sakit, mak saya sakit, saya jaga tak dia? Tak. Saya sanggup bayar bibi. Ini realiti. Kerana apa tuan-tuan? Salah siapa? Salah masyarakat, salah kita juga sendiri. Iaitu yang memberi penekanan pada anak bukan aspek pendidikan daripada bentuk kacamata Islam, tetapi lebih kepada penekanan akademik semata-mata. Itu sebabnya kena lihat balik. Tengok balik tuan-tuan. Itu Syekh kata kat sini, ketahui olehmu hai saudara kami yang menuntut bagi negeri akhirat. Bukan bermakna kita tinggalkan dunia, tetapi mengambil dunia apa sekalipun kita ambil, hanya sekadar betul-betul keperluan, tujuannya mesti akhirat. Tujuannya untuk akhirat. Kalau katalah makan sepinggan nasi, maka sepinggan nasi itu hanya sekadar keperluan kita sahaja. Dan letakkan tujuan makan tadi mesti untuk akhirat. Bila untuk akhirat tu apa tandanya tuan-tuan? Ada dosa, ada pahala. Aku ambil makanan ni, adakah dosa ataupun pahala? Allah suka ke Allah Ta'ala tak suka? Bila kata Allah Ta'ala suka, macam mana kita nak tahu Allah Ta'ala suka? Iaitu dilihat pada syarat-syarat Allah Ta'ala letak pada makanan tadi. Halalan tayyiban. Halal, baik. Bukan hanya semata-mata halal, tapi baik. Dia tak mendatangkan kemudaratan bagi diri kita. Ini yang dikatakan Allah suka ataupun Allah tak suka. Itu sebab bila nak buat satu-satu benda, kena tengok Allah Ta'ala suka tak suka. Suka tak suka. Suka tak suka. Maka di situlah yang menjadi garis pandu kita, bahawa yang kita ambil tadi betul-betul membawa manfaat untuk akhirat ataupun membawa kemudaratan dan kerosakan kita di dunia, dan lebih-lebih lagi di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahawasanya kitab Bidayatul Hidayah. Ni kita belajar ni tuan-tuan, kitab Hidayatul Salikin fi suluki maslakil muttaqin. Dia kata apa? Kitab Bidayatul Hidayah. Dia gini. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala tuan-tuan, dia karang satu kitab namanya kitab Ihya Ulumuddin. Ni karangan pertama. Kitab tu tuan-tuan 4 jilid, tebal, besar. Jadi bila dah dikarang kitab namanya kitab Ihya Ulumuddin ni tuan-tuan, ya, akhirnya tak ada seorang pun nak baca kitab tadi. Kerana kitab tu terlalu besar. Bukan kitab tu besar kitabnya sahaja, tapi ilmu dia yang terlalu luas. Huraiannya yang terlalu besar dan luas.
Jadi sehingga kan orang takut nak baca. Bila orang takut nak baca tuan-tuan, maka ketika itu Imam Ghazali rahimahullah taala buat satu kitab ringkasan daripada kitab Ihya tadi. Itu yang jadi kitab Bidayatul Hidayah. Biasa dengar kan? Kitab nipis je. Tapi jarang orang khatam. Kitab tu nipis tapi jarang orang khatam. Sebab apa? Dengan ustaz-ustaz sekali dia tidur. Sebab benda tu benda yang perkara bersangkut paut dengan adab. Benda adab ni manusia tak apa suka tuan-tuan. Orang suka ngaji fiqh. Orang tak suka ngaji akidah. Saya pergi mana-mana tuan-tuan, yang ngaji akidah ni orang tua-tua je. Padahal akidah ni penting tak? Penting, sangat penting tuan-tuan. Baru-baru ni ada satu kuliah. Ustaz, saya nak tambah kelas akidah sebab kami tak ada kelas akidah lagi ustaz. Jadi saya kata bolehlah insya-Allah, tapi ustaz saya ni fikir dekat 30 kali dah. Saya kata kenapa? Ada masalah ustaz, saya takut buka kelas akidah ni biasa selama sebelum-sebelum ni tak berjaya meneruskan sampai habis kitab. Orang hilang. Sebab ngaji akidah ni kan ngantuk tuan-tuan. Memanglah ngantuk datang syaitan. Orang suka ngaji fiqh. Orang tak suka ngaji tasawuf. Kenapa tuan-tuan? Sebab benda-benda penting ni. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia memberikan perumpamaan 3 ilmu yang menjadi fardu ain ni tuan-tuan. Pertama sekali, akidah. Akidah ni mesti teras. Kalau bahasa kita apa? Bangunan ni dia punya tapak. Tapak bangunan. Kalau bahasa Indonesia, pondamen. Kalau bahasa Melayu, teras. Teras, asas. Tapak. Ni tuan-tuan, penting. Ni akidah. Kalau tak ada akidah tuan-tuan, sembahyang, puasa, zakat, haji kita selama ni tuan-tuan, tuan-tuan bayar sedekah bersedekah, bayar zakat ke apa, melakukan amalan soleh, semua tak dinilai. Ni akidah penting. Jaga akidah tuan-tuan, banyakkan syahadah. Kita hari ni tuan-tuan 99% hidup kita dalam keadaan mensyirikkan Allah SWT. Jadi nak ngelak daripada masalah syirik terus kita gendong, jadi memperbanyakkan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebab kita tak tahu kadang-kadang lisan kita. Contoh paling mudah, balik rumah gaduh dengan suami. Balik gaduh dengan suami. Suami kata apa? Awak jangan macam-macam beras saya beli tau. Kelakar tak? Kelakar. Tapi hakikat kata-kata tu tuan syirik tuan-tuan. Siapa yang sediakan beras? Allah. Allah yang bagi rezeki pada kita. Si isteri pun tak puas hati. Isteri kata apa? Abang jangan lupa memang abang beli beras, tapi kalau saya tak masak. Nampak? Benda tu simple tuan-tuan. Tapi itu termasuk syirik. Sedangkan perbuatan kita ni tuan-tuan, tak ada satu perbuatan pun yang terlepas daripada qudrah, iradah dan qada Allah. Sebabnya kena senantiasa memperbaharui syahadah supaya kita itu jangan diduduk dalam ataupun terbawa-bawa, tergendong daripada masalah syirik. Sebab tak akan lepas. Kemudian yang kedua tuan-tuan, fiqh. Fiqh ni penting tak penting? Ni. Apa ni? Apa panggil? Bukan tiang. Ni apa? Susahlah bahasa Melayu ni. Dinding. Dinding, pintu, tingkap. Ni tuan-tuan, ini semua fiqh. Penting tak? Penting. Dan juga tuan-tuan, tasawuf mana? Tasawuf yang duduk kat luar tu, pagar. Pagar tadi tuan-tuan, daripada masuk kambing, masuk lembu kalau orang dulu. Kalau sekarang masuk pencuri. Penting tak pagar? Penting. Jadi ketiga-tiga ilmu ni jadikan satu ilmu fardu ain tuan-tuan. Wajib kita belajar semua sekali. Dan tak boleh, saya suka ilmu ni, saya tak suka ilmu ni, saya nak ambil ilmu tu, saya tak nak ambil. Tak boleh. Sebab tiga-tiga tu penting. Pondamen akidah tadi penting, syariah tadi penting, tasawuf, adab dan akhlak tadi juga penting. Penjagaan diri kita tadi tuan-tuan, daripada hati kita diduduki oleh penyakit hati. Jadi Syekh kata apa kat sini, bahawasanya kitab Bidayatul Hidayah bagi Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala telah menghimpunkan bagi ilmu yang membawa kepada takut akan Allah SWT yang disebutkan di dalam firman Allah SWT, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan ambillah oleh kamu akan bekal akhirat, maka terlebih baik bekal akhirat itu adalah takut kepada Allah SWT. Kenapa tuan-tuan takut Allah ni penting? Kerana dengan takut pada Allah SWT inilah datangnya penjagaan dan pemeliharaan ke atas diri kita, baik daripada masalah hati maupun masalah tubuh badan kita, hidup harian kita tu tuan-tuan. Bila ada perasaan takut, maka setiap tindakan kita itu dalam keadaan berhati-hati. Dia tak akan timbul tuan-tuan masalah suka hati aku. Dia tak akan timbul masalah suka hati aku. Kenapa kau makan ni? Suka hati aku lah, aku nak makan ni. Tak. Bila dia ambil satu-satu benda tu, dia tahu bahawa apa yang dia ambil itu Allah Ta'ala suka. Kenapa dia takut? Itu sebabnya penting tuan-tuan perasaan takut tu. Contoh macam kita lah waktu zaman kecil-kecil dulu tuan-tuan. Memang nampak golongan anak yang takut pada mak ayah ni tuan-tuan. Apalah itu pun takut dengan mak. Apalah anak mak takut.
Yang berani sangat ni pula. Tapi biasanya tuan-tuan yang duduk dalam kancah kehancuran ni, anak yang takutkan mak ke anak yang tak takut tadi tuan-tuan? Anak yang tak takut, yang konon-kononnya nampak berani tu tuan-tuan, akhirnya habis semuanya dibuat. Benda-benda rosak, kehancuran. Tapi yang takut ni tuan-tuan, memang nampak anak mak duduk bawah ketiak, duduk takut, mak tak ada pun tuan-tuan. Kau kenapa tak nak cuba? Tak nak lah, aku takut lah mak aku kalau tahu. Memang nampak macam anak mak, tapi sebabkan perasaan takut dia tak menjaga dan memelihara dirinya daripada melakukan sesuatu perkara yang telah larang. Gitu juga kita dengan Allah SWT. Itu sebabnya penting sifat takut kita pada Allah SWT. Jadi nak menumbuhkan sifat takut tadi tu tuan-tuan, tu Syekh kata kita kena belajar kitab Bidayatul Hidayah tadi. Dan huraian daripada Bidayatul Hidayah tadi ada dalam kitab Hidayatul Salikin. Bidayatul Hidayah tu kecil, ringkas sangat. Lalu huraian daripada Bidayatul Hidayah tu Hidayatul Salikin. Wa fihi ilmun nafi'un fid dunya wal akhirah fala budda li kulli muslimin min ma'rifatihi wallahu ta'ala alam. Kita berhenti kat situ. Boleh? Jadi itulah tuan-tuan sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada petang ni. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita duduk dalam ketaatan, pengabdian pada Allah SWT. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang tidak baik itu menyebabkan kelemahan saya sendiri. Mohon maaf di atas segala salah silap, salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan satuna. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.